Okey, itu adalah harga lebih kurang rakyat Malaysia, betul. Memang ada orang persoalkan tau, kan? Ada yang persoalkan mahalnya lah. Orang Saudi kena bayar harga package. Mahalnya. Kan mahal sebab kita harga Malaysia, tapi sebenarnya hakikatnya orang Malaysia tu dapat subsidi. Itu yang bayarannya cuma 12,000 je. Sepatutnya kalau ikutkan bayaran full, macam Singapura saya rasa bayaran full kot orang Singapura boleh pastikan. Kalau macam orang Malaysia, hakikatnya sepatutnya diorang kena bayar 25,000 kan, tapi dapat bayar separuh. Okey, orang Saudi kenapa harga dia bermula 10,000, 11, 12 dan ke atas? Sebab tempat penempatan kami, penempatan kami adalah dikira yang sangat dekat dengan Jamarat. Hanya berdepan-depan saja dengan Jamarat, kan? Berdepan jalan lah berapa minit. Dia tak sampai tahap yang macam di Muaisim. Contoh macam tabung haji, khemah-khemahnya ada dekat Muaisim. Muaisim tu kan yang anda jalan 3 km pergi melontar 3.5 kan, 3 km setengah. Lagi 3,5 km balik ke khemah. Kami hanya paling kuat pun 1 km tempat kebetulan lah penempatan kami untuk tahun ni. Jadi dan juga dekat dalam khemah kita dapat sofa bed, dapat makanan buffet yang sangat mewah, meriah. Dekat Muzdalifah pun kami dapat sofa bed. So itu adalah harga package berdasarkan boleh kata sebagai VIP lah, yang mana kan Tuan Zulkifli, Singapura bayaran penuh, tak ada subsidi. So orang Malaysia sangat beruntung. Okey, yang mana kalau macam Arab Saudi punya package ni, apa point saya nak cakap tadi? Dah lupa. Dia ada train. Kita ada naik train kan. Kita naik train. Lepas tu penempatan dekat dengan Jamarat. Lepas tu dia package memang sangat-sangat selesa. Package yang sangat selesa. Okey, saya nak cakap macam ni. Yang hakikatnya kalau macam anda yang daripada Malaysia, kalau ikut package yang macam kami ni, anda punya package akan menjadi package harga 60, 70, 80 ribu. Macam package Furada lah. Macam kira package Furada, tapi penempatan kemah-kemah kat tempat yang macam kami duduk. Kita bayar 12,000, kita dapat package macam tu. Anda yang daripada Malaysia nak dapat package macam kami, bayar 70, 80 ribu. Kalau anda nak yang towers tu, yang dekat yang Mina bangunan warna coklat tu kan, itu bayaran dia daripada Malaysia adalah package yang 100,000. Kita dekat sini baru bayar 14,000 kan, 15, 16,000 untuk dapatkan package duduk dekat Hotel Mina. Puan Anis, paling minimum tapi VVIP untuk warga Arab Saudi. Macam tu lah kiranya. So kami macam Arab Saudi, dia tak ada package yang duduk dekat Muaisim, duduk yang jauh-jauh sangat. Semua duduk berdekatan dengan Jamarat. Orang Malaysia kena bersyukur. Betul Puan Hasimah Musa, saya setuju kan, kena bersyukur sangat. Tapi kalau macam orang Singapura, kena bayar berapa harga package Singapura untuk haji yang paling rendah? Saya boleh kongsikan berapa belas ribu dolar Singapura. Okey. Okey. Aziza Ibrahim, Puan Aziza, syukur. Okey. Haja Mazarina, Puan Umi Rohina. Tuan Muhammad Zaidi, rakyat Malaysia ada subsidi. Kalau tak ada subsidi 28k. Tengok tu 28k. Mahal tu. Kan Alina Ali, Puan Alina, siapa lagi Aunty. Syukur sangat, alhamdulillah. Okey. So itulah yang nak kata ceritanya, harga dah keluar. Okey, sekarang ni lepas kita dah pilih package, ikutlah kita nak package yang macam mana, range harga semua kan. Kita kena send request. Okey. Bila kita send request, nanti dia bagi tahu, nanti dia akan hantar message dalam nombor yang kita daftar tadi lah. Dia akan hantar message dalam masa berapa hari ya. Dia tak kata berapa hari, tapi pendaftaran yang secara umum ni adalah dalam masa 9 hari. Jadi insyaAllah lepas ni hari yang ke-10, 11, 12 ke, di kita yang terpilih. Yang kami difahamkan, semua yang daftar haji pada hari ini sampai 9 hari ni akan melalui saringan atau tapisan lah. Dan mereka akan saring macam mana tau? Katanya melalui pemilihan macam mana Ustaz? Loteri.
Contohlah kan, kalau macam senang, kalau makcik-pakcik tak tahu contoh kan, loteri macam okey, Salimah dapat pergi haji, keluarlah nama Salimah. Lepas tu diorang pun hantarlah mesej, contohlah itu loteri. Tapi tak tahulah macam cara pemilihan diorang. Cuma dia kata dan dia dikhabarkan, difahamkan pemilihan mereka. Kalau contohlah yang daftar, had untuk tahun ini adalah 150,000 penduduk Arab Saudi. Tapi yang daftarnya mungkin 200, 300. Jadi cara mereka nak buat 200-300 ribu. So cara mereka nak buat pilihan tu, katanya dia akan buat pemilihan loteri yang secara online, yang secara apa dia cakap, secara online lah, maknanya online punya pemilihan lah. Macam gitulah, macam pakai cabutan ke, undian, bancian. Yes, dengan cara macam tu. Yes. So kita tak tahu lagi siapa yang daftar ni sekarang ni. Kita tak tahu lagi. Semua yang daftar, katalah yang 200,000, 300,000 yang daftar selama 10 hari, 9 hari daripada sekarang, tak tahu lagi confirm dapat buat haji ke tak dapat. Okey, jadi macam mana Salam Haji, macam mana kami dari pihak Salam Haji akan mencari pembuat badal haji? Kita sebab ada ramai jemaah yang dah daftar bawah Salam Haji, dan ramai di kalangan mereka, bukan ramailah sangat, tapi ada di kalangan mereka adalah haji merupakan haji yang kedua, ketiga. Ada yang dah pernah buat haji dari Malaysia, lepas tu duduk ke Arab Saudi nak buat haji lagi, macam tu kan. Jadi kita akan rujuk pada mereka. Dan kalau dia nak buat haji, adakah dia terima badal haji untuk nak buat badal untuk mak ayah dia ke? Atau kalau mereka tidak ada badal haji, kami akan open lah, siapa-siapa jemaah dekat sini yang nak ambil badal haji, bagikan nama pada kami. So kami akan hadkan saja. Maknanya selepas 9-10 hari daripada sekarang, kalau mereka antara orang-orang yang terpilih dalam pendaftaran haji untuk tahun ini, barulah mereka confirm dapat buat haji. Okay? Siapa yang daftar hari ni sampai 9 hari akan datang, tak confirm lagi boleh buat haji. So orang yang hari ke 10, 11, 12 nanti dah SMS kan, your registration for Hajj has successfully, contohlah kalau dah macam tu keluar message, kami akan suruh mereka daftar semula atau bagi semula nama dengan Salam Haji, dan kita akan tengok kalau di kalangan mereka ada yang dah pernah buat haji, kalau nak terima badal, baru kita bagi mereka badal haji. Kami tak akan bagi badal haji tahun ini kepada siapa-siapa yang cakap dengan Salam Haji, saya nak buat badal, saya akan pergi haji. Kita akan minta dekat orang tu buat my permit, bagi message yang mengatakan kamu boleh buat haji, bagi nama syarikat. Kita akan macam tu. Kita akan very strict dalam pemilihan untuk orang buat badal, untuk mencari pelaksana badal haji. So kalaulah mereka ni yang membuat badal haji pada tahun ini, okay, kalau mereka yang buat badal haji pada tahun ini adalah orang-orang yang perlu bayar harga package mereka sebanyak 10,500, seperti mana saya bagi tahu tadi, 10,500 rial, iaitu bersamaan dengan 12,000. Maknanya kami juga akan tetapkan harga package badal haji untuk tahun ini sebanyak itu, mungkin 12,000 atau lebih daripada itu untuk dia punya upah dia. Wallahu a'lam. Kalau dia hanya nakkan contoh harga package untuk lepaskan dia punya tempat kan, untuk bayar dia punya harga package, maka itulah dia kan. Kita dah tak akan terima badal haji yang 3-4 ribu, 5 ribu. Sebab secara logiknya macam ni, orang yang buat badal haji ni, dia buat haji bukan untuk diri dia sendiri, dia buat haji untuk si penama badal haji tu. Okey? Jadi dia punya pahala, dia punya haji adalah haji pemilik badal dia lah, penama badal haji tersebut. So memang sesuailah untuk kita tanggung pembuat badal haji. Takkan kita nak bayar dia 3-4 ribu, baki 6 ribu, 7 ribu dia kena bayar sendiri. Kalau dia reda macam tu, tak ada masalah. Kalau dia tak reda kan, dia lagi baik dia buat haji untuk diri dia sendiri, pengampunan, mendapat keampunan Allah, doa-doa, segala apa yang dia amalkan sepanjang haji dapat untuk diri dia. Mungkin
haji pertama dia rasa dia tak puas, rasa ada benda yang kurang, dia boleh ulang lagi semula haji dia dan dia berpuas hati, dia dapat top up mana-mana yang macam kurang dia rasa. Betul tak? Okey, Puan Rohana, adakah orang yang tak ambil vaksin booster dibenarkan menunaikan ibadah? Yang tak ambil vaksin yang ketiga, booster kan, dos yang ketiga tak akan layak untuk membuat tak layak untuk buat haji. Kalau daftar dalam sistem mungkin akan ditolak ataupun tak akan dapat mesej yang dia diterima untuk buat haji. Okey. Itulah dia punya keadaan pendaftaran haji yang berlangsung pada hari ini. Okey, saya bacalah anda punya. Okey, Puan Anis, maknanya kena tunggu dulu result dari government Arab Saudi. Yes, kena tunggu result after 10 days, 12 days mungkin. Cik Namsaan, Waalaikumsalam. Puan Siti Aisyah, Waalaikumsalam. Saya betul Umi, suara macam orang demam tapi sebenarnya flu. Lepas habis Viva semalam flat flu lah kan, kurang rehat je sebenarnya. Hari ni pula, esok pula nak buat kursus haji. Sepanjang hari kita akan berkursus. Anis Suzri, lebih kurang Malaysia yang daftar ramai, rezeki lah jadi penentu. Betul. Okay. Alright. Abdul Latif, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rubia, Waalaikumsalam. Ustaz ni dia punya line elok sampai mana ni Ustaz? Kejap lagi line dah tak elok dah sebab kita dekat Padang Pasir. Lepas haji tu, lepas haji. Lepas haji lah pula. Lepas nak pergi Jeddah tu. Oh, lepas tu dah tak elok kan line? Dia dah jam setakat ni je lah kita punya live ni sebab okey, Puan Zainun, Masya Allah, Barakallah, syukur rakyat Malaysia dapat subsidi. Betul, daripada kerajaan untuk tunai haji. Syukur rakyat Malaysia, Alhamdulillah. Okey, Kalsum Wahab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan. Rohaya Hashim, Jemaah Haji Muassasah yang pertama kali pergi yang dapat subsidi. Bersyukur saya dan suami haji 2017. Alhamdulillah. Okey, first time je yang dapat subsidi. Okey. Kalau umrah kena booster juga ke? Kalau ikutkan kena kan? Booster kena kan? Atau dah tak? Umrah tak. Muhammad Faizal Azhar, macam mana nak daftar? Baru dengar, maaf. Nak daftar mana satu ni? Nak daftar badal umrah, badal haji? Nak daftar haji daripada Saudi ke? Mariati Rono, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat bergabung lagi live. Okey, cuma itulah kalau anda tentang badal haji, kami tak boleh kasih jaminan lagi sampai sekarang. Tapi kalau untuk korban, siapa yang masih nak buat korban dengan makan kenangan terindah, salam haji, kami open korban ni sampailah 1 hari bulan 7 insya-Allah. Ataupun 1 Zulqaidah lah lebih kurang, 1 Zulhijjah. Okey, Junaim Wahid Ramli, kos upah haji yang diiklankan kat Malaysia 2,500 hingga 3,500. Pendapat saya adalah jangan percaya lagi bulat-bulat kos haji rendah macam ni. Sebab memanglah orang-orang Mekah yang duduk kat Mekah sendiri, mereka mungkinlah saya kira mereka mungkin boleh cuba-cuba. Nak daftar haji daripada Saudi, boleh kontak nombor saya atau nombor Ustaz Muhammad Syahrudin ada ke? Atau cuba kontak dalam inbox. Saya akan cuba bagi. Ada masuk bergrup. Masuk grup. Jangan masuk grup. Grup kita yang kena masukkan. Tak ni, grup salam ni, grup kakak terindah. Okey. Sekejap sebentar. Atau inbox. Nak daftar haji ya. Tadi kita cakap apa soal korban tu. Okey, pasal harga 2,500, 3,500 tu semua kan. Sebab mereka macam ginilah. Sebab mereka mungkin ada orang-orang kaki tangan ke, orang-orang yang duduk kat Mekah sendiri yang macam bagi jaminan mereka dapat buat haji. Mungkin mereka tu di kalangan orang-orang yang dah confirm dapat tukang masak ke, ataupun kita kata pembersih kan, dekat staff-staff gitulah. Tapi wallahu a'lam, kita tak tahu sejauh mana. Untuk badal haji ni, pesan saya, tolonglah macam tak apa bayaran mahal, tapi kita memang tahu confirm siapa yang akan buatkan haji untuk kita.